Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan bercakap sedikit tentang isu semasa, iaitu penyakit COVID-19. Apakah itu COVID-19? COVID-19 itu adalah penyakit coronavirus 2019, adalah strain baharu coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Berdasarkan maklumat yang terkini, COVID-19 ini berjangkit daripada individu ke individu melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Jadi, apakah gejala kepada penyakit ini? Antaranya adalah demam, batuk dan sukar bernafas. Jadi, langkah pencegahan kepada orang yang pergi ke negara China dan kemudian pulang ke negara Malaysia, khususnya ahli tabligh, jemaah dan pengemara, yang kita boleh ambil iaitu sentiasa mencuci tangan dengan hand sanitizer dan menggunakan face mask. Jadi, ini adalah langkah yang sangat sesuai bagi memastikan kita sentiasa terhindar daripada penyakit ini. Antara nasihat saya, sekiranya anda mengalami simptom ini, segeralah pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan doktor supaya anda tidak membawa penyakit ini dan berjangkit kepada orang. Pertama sekali saya akan kaitkan etika dan juga rakyat Malaysia. Okey, rakyat yang beretika dia tidak akan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Namun begitu, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, rakyat Malaysia kebanyakannya melanggar beberapa larangan yang ditetapkan oleh kerajaan. Antara larangan tersebut adalah larangan merentas negeri, memakai topeng muka ketika keluar, dan juga larangan penjarakan sosial dalam 1 meter. Sebagai contoh, apabila seorang ke kedai atau pasar raya atau mall, pusat muli belah, mereka tidak memakai topeng muka sebagai keselamatan, dan mereka juga beratur untuk masuk ke mall secara berhimpitan, tidak mengamalkan penjarakan sosial sebanyak 1 meter antara individu dengan individu yang lain. Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia masih kurang peka mengenai etika di dalam diri masing-masing. Di dalam tempoh wabak COVID-19 ini, kesemua rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menjaga kebersihan diri dan kesihatan diri. Kebersihan diri amatlah penting untuk dijaga, seperti pencucian tangan selama 20 saat ataupun mandi selepas pulang dari pasar atau luar rumah amatlah penting agar kita dapat membersihkan diri dari virus COVID-19 ini. Selain itu, penjagaan kesihatan juga amatlah penting. Penjagaan kesihatan seperti dari segi pemakanan dan juga dari segi aktiviti seperti elakkan merokok dan melakukan aktiviti yang boleh merosakkan sistem badan amatlah penting agar kita dapat membina sistem daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan virus COVID-19 ini. Selain itu, semua rakyat Malaysia dinasihatkan untuk mendisiplinkan dan membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri agar kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ini di samping mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia. Kesan pelaksanaan PKP mempunyai kesan baik dan buruk. Antara kesan baik yang kita boleh lihat adalah statistik jangkitan COVID-19 yang semakin menurun kerana rakyat Malaysia yang mematuhi perintah kawalan pergerakan yang diperintahkan oleh kerajaan kepada warga negara Malaysia. Selain itu, kita boleh lihat persekitaran di sekeliling Malaysia ini semakin bersih. Ini kerana semua orang telah diperintahkan untuk duduk di rumah oleh kerajaan. Tetapi antara kesan buruknya pula, ramai pekerja-pekerja sekarang yang hilang pekerjaan akibat daripada pelaksanaan PKP ini, yang menurunkan kadar jualan sebuah syarikat, yang mendorong syarikat itu untuk memberhentikan pekerjanya atas masalah kewangan. Antara norma baru yang dapat kita lihat pada ketika ini, yang paling utama adalah pelaksanaan penjarakan sosial, di mana kita harus berada pada kadar jarak 1 meter daripada orang sekeliling, terutama bagi mereka yang membeli belah dan juga yang bekerja di kawasan pejabat. Selain itu, kita juga digalakkan untuk memakai topeng muka
supaya kita dapat mengurangkan penyebaran wabak dan juga mengelakkan diri kita sendiri daripada berjangkit. Dan yang paling akhir, norma baru yang dapat kita lihat adalah pembelajaran di atas talian, di mana pelajar sama ada sekolah menengah maupun pelajar universiti haruslah melakukan pembelajaran di atas talian supaya dapat mengelakkan diri mereka daripada berjangkit dengan wabak ini. Faktor Malaysia dapat menangani COVID-19 adalah dengan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. PKP ialah mekanisme pengawalan COVID-19 yang diadaptasikan oleh kerajaan. Untuk menjayakan PKP, rakyat Malaysia harus saling bantu-membantu antara satu sama lain dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PKP ini telah dilihat berkesan sebagai tunjang strategi utama dalam menangani wabak COVID-19 yang telah melanda Malaysia. Hal ini disebabkan rakyat Malaysia telah menjadikan pematuhan PKP ini sebagai keutamaan mereka, dan ini menunjukkan semangat perpaduan yang utuh dalam diri rakyat Malaysia, membuatkan pelaksanaan PKP ini memberi kesan positif dalam mencegah wabak COVID-19. Okey, untuk kesimpulan video ini, banyak yang kita dapat mempelajari daripada isu COVID-19 ini di dalam Malaysia. Kita juga dapat menilai etika dan perpaduan masyarakat Malaysia kita dalam menangani masalah dalam tempoh PKP ini. Seperti yang isi-isi sebelum ini, kita dapat lihat masyarakat kita dapat menangani masalah yang datang di negara kita sekiranya kita bekerjasama antara satu sama lain. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami berharap moga rakyat Malaysia dapat diselamatkan daripada segala malapetaka dalam masalah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum ni kumpulan kami menghasilkan video berkenaan kes pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia pada ketika kes pandemik ini menular ke seluruh dunia. Penghasilan video itu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi yang berlaku di Malaysia ini. Antara isi-isi yang terdapat dalam video itu ialah mengenai pematuhan SOP, iaitu Standard Operating Procedure. Ianya menerangkan tentang prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi ketika ingin merentas negeri, membeli barang, dan tak lupa juga kepada prosedur-prosedur untuk peniaga yang ingin berniaga. Selain itu, vid itu turut menerangkan tentang penjagaan kebersihan dan kesihatan sebagai panduan kepada rakyat Malaysia supaya menjaga kebersihan diri agar terhindar daripada berjangkit dengan orang yang berjangkit. Dan seterusnya ialah kesan-kesan daripada pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ini memberi kesan yang baik dan juga buruk terhadap masyarakat di Malaysia. Video tersebut juga memberikan penjelasan tentang new normal, iaitu normal baru yang perlu kita biasakan diri ketika ini. Terakhir sekali ialah tentang faktor-faktor bagaimana Malaysia dapat menangani wabak pandemik ini yang telah dapat menurunkan statistik jangkitan COVID-19 di Malaysia ini. Antara faktor-faktor mengapa kami memilih isu COVID sebagai tema kajian kami adalah: yang pertama, COVID merupakan satu wabak penyakit berbahaya yang baru dikesan serta masih tiada lagi vaksin yang ditemui untuk merawat wabak tersebut. Yang kedua, terdapat segelintir rakyat yang degil dan tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan kerajaan, sebagai contoh penjarakan sosial 1 meter dan pemakaian topi muka ketika keluar daripada rumah. Dan faktor ketiga adalah untuk memberikan kesedaran mengenai bahayanya wabak ini dan kesedaran kepada rakyat agar lebih peka dan patuh kepada segala arahan yang dikeluarkan kerajaan bagi mengawal wabak ini dari terus merebak. Oleh itu, kami memilih isu ini untuk dikupas di dalam kajian ini agar dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai isu COVID yang sedang melanda negara kita kepada orang ramai agar tidak panik. Kaitan kandungan video dengan kursus penghayatan etika dan peradaban ialah berkaitan dengan kerjasama rakyat Malaysia bagi menentang wabak COVID-19.
Rakyat Malaysia bekerjasama antara satu sama lain dengan mematuhi arahan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP, yang telah dilaksanakan bagi membasmi wabak COVID-19. Pihak berkuasa telah berusaha untuk memastikan pelaksanaan PKP ini berkesan, iaitu dengan mengeluarkan arahan penjarakan sosial dan pemakaian penutup muka. Rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan bagi menangani masalah yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai adab yang tinggi dalam membantu negara menghadapi dan menangani wabak bahaya yang menyerang negara kita. Okey, baik. Selain itu, kaitankan dengan video dengan khususnya penghayatan etika dan peradaban, yang seterusnya pula adalah kesedaran masyarakat terhadap isu COVID-19 harus dipupuk. Apa yang penting, masyarakat perlu sedar dan mengambil langkah kawalan diri untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini. Tanggungjawab disiplin sosial untuk berdepan COVID-19 haruslah dipikul oleh semua pihak dan bukan hanya petugas barisan dan kerajaan semata-mata, kerana terdapat segelintir individu yang masih memandang enteng bahaya musuh gaib ini. Tidak boleh kita sebagai masyarakat Malaysia lepas tangan dan letakkan 100% tanggungjawab berdepan COVID-19 ini kepada kerajaan semata-mata. Antara inisiatifnya adalah pupuk diri kita untuk tidak pergi ke tempat yang sesak seperti pusat membeli belah yang terbuka-muka. Sebaliknya, kedai runcit biasa di kawasan perumahan cukup menggambarkan bahawa ada segelintir individu yang masih tidak boleh hadam risiko kesihatan angkara COVID-19. Apa yang kita boleh cakap juga, terdapat kelompok masyarakat paranoid dengan COVID-19, tetapi wujud juga golongan yang mengambil sikap sambil lewa dan langsung tidak mempedulikan SOP ditetapkan kerajaan. Jadi, ini bakal menggunakan risiko kepincangan sistem perkhidmatan kesihatan awam, memandangkan petugas barisan hadapan sebelum ini berperang tanpa henti demi mengawal penularan wabak berkenaan. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah meningkatkan lagi kesedaran kita terhadap COVID-19 ini. Okey, untuk perkaitan video refleksi dengan khusus penghayatan etika dan peradaban. Okey. Contohnya kesan-kesan COVID-19 ni lah. Tengok banyak kesan yang kita dapat daripada wabak COVID-19 ni. Seperti like bagaimana masyarakat kita mengikut arahan kerajaan. Okey, sekiranya masyarakat itu ada nilai-nilai yang diterapkan dalam kursus etika dan peradaban, dia boleh je ikut semua benda yang kerajaan suruh dan masalah ini akan menjadi lebih kecil dan taklah seteruk apa yang kita lalui sebelum ni. So, dengan itu, etika dan peradaban ini banyak mengajar benda lah. Kalau kita ikut benda tu betul-betul, masalah contohnya kesan-kesan kita tu pun takkan ada. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syekh Hafizi Ryan bin Zainuddin dan hari ini saya akan berkongsikan pengalaman saya dan ahli kumpulan saya sepanjang tempoh menyiapkan tugasan 2 ini ataupun laporan kami yang bertajuk masalah sosial yang ditimbulkan oleh golongan LGBT di Malaysia. Jadi sepanjang tempoh menyiapkan tugasan 2 ini, kami telah menghadapi pelbagai cabaran. Salah satunya ialah kecelaruan maklumat. Hal ini terjadi kerana kami mendapat pelbagai maklumat untuk membuat ataupun menyiapkan tugasan ini dan tidak kesemua cara tersebut adalah betul. Walau bagaimanapun, setelah bertanyakan cara untuk menyiapkan tugasan ini dari pensyarah kami telah berjaya juga akhirnya untuk menyiapkan tugasan ini. Yang kedua ialah mengenai kerjasama ahli kumpulan saya. Dari segi kerjasama, boleh dikatakan ahli kumpulan saya amat memberi kerjasama yang baik untuk menyiapkan tugasan ini. Mereka agak cepat bila ditanyakan di medium seperti WhatsApp ataupun lebih agak responsif untuk menjawab persoalan atau memberi idea untuk membuatkan tugasan ini. Jadi dengan kerjasama mereka, akhirnya kumpulan kami telah berjaya untuk menyiapkan tugasan ini. Selain itu, kami juga telah belajar untuk mengawal stres. Hal ini kerana kami telah belajar di atas talian dan kami juga terpaksa menghadapi pelbagai tugasan dari subjek yang lain. Jadi kami agak stres untuk menyiapkan pelbagai tugasan ini. Tetapi atas dasar kerjasama dan saling memahami antara satu sama lain, akhirnya kami telah berjaya juga menyiapkan tugasan ini dan saya berharap agar pensyarah saya agak berpuas hati dengan tugasan yang telah kami siapkan ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.
Antara nilai dan pengajaran yang dapat kita peroleh daripada video ini adalah yang pertamanya, nilai tanggungjawab, di mana kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab untuk mematuhi arahan daripada pihak kerajaan untuk memakai mask ketika berada di luar dan juga menjaga jarak kita antara satu sama lain. Dan nilai seterusnya adalah nilai kerjasama, di mana kita haruslah bekerjasama untuk memastikan kita tidak menyebarkan penyakit ini dengan lebih meluas dan memastikan Malaysia memperoleh sifar COVID-19. Dan pengajaran yang dapat kita lihat adalah kesabaran yang perlu kita hadapi dalam menjalani kehidupan di era COVID-19 ini, di mana berlaku banyak kesusahan, dan jadi dengan itu kita haruslah bersabar dengan apa yang berlaku sekarang ini supaya pada masa akan datang Malaysia akan menjadi lebih baik dan kita akan menjadi lebih baik juga. Sekian, terima kasih.